Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Didoakan agar murid-murid semua dalam keadaan sihat dan ceria. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru, tingkatan 4, ibadah menurut Islam. Sebelum kita pergi kepada isi kandungan tajuk ini, marilah sama-sama kita melihat dahulu standard kandungan. Mengamalkan ibadah yang memenuhi tuntutan syarak. Standard pembelajaran yang pertama menyatakan konsep ibadat menurut hukum syarak. Yang kedua, menjelaskan amalan yang berkaitan ibadah dalam Islam. Yang ketiga, menilai kepentingan melaksanakan ibadah yang menepati tuntutan hukum syarak. Dan yang keempat, mencadangkan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi memenuhi hukum tuntutan syarak. Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud ibadah dan konsep ibadah. Yang kedua, menjelaskan pembahagian ibadah, contoh dan syarat. Dan yang ketiga, menerangkan amalan yang berkaitan dengan ibadah, kepentingannya dan cara meningkatkan kualiti ibadah. Mari kita sama-sama melihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah bermaksud pengabdian kepada Allah SWT melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang ikhlas semata-mata kepadanya yang berlandaskan syariat Allah SWT. Ini jelas di dalam dalil nakli daripada ayat Al-Quranul Karim, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang bermaksud, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi maksud ibadah di sini membawa maksud kepada pengabdian diri kita kepada Allah SWT, sama ada melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, konsep ibadat dalam Islam. Yang pertama, keikhlasan menjadi asas penerimaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan semua ibadah, pastikan mesti ikhlas kerana Allah SWT, barulah ibadah kita akan diterima di sisi Allah SWT. Yang kedua, kewajipan menuruti perintah yang disyariatkan dan tidak mengada-ngadakan ibadah. Kita melaksanakan ibadah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, hal ini jelas tadi kita lihat dalam dalil nakli yang menunjukkan bahawa Allah menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Konsep ibadah dalam Islam yang keempat, ibadah melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Seterusnya, murid-murid kita lihat pembahagian ibadah. Ibadah terbahagi kepada berapa? Ibadah terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan sebagai ibadah khusus. Yang kedua dinamakan sebagai ibadah umum. Ibadah khusus iaitu semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah SWT, sama ada fardu atau sunat. Dan ia juga dibahagikan kepada tiga. Yang pertama fardu ain, yang kedua sunat, dan yang ketiga fardu kifayah. Ibadah umum pula adalah semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Ibadah umum juga dibahagikan kepada fardu ain, fardu kifayah dan juga sunat. Contoh fardu ain untuk ibadah khusus adalah
melaksanakan solat fardu 5 waktu sehari semalam, semua yang tertera dalam rukun Islam adalah di bawah fardu ain, di bawah ibadah khusus. Contoh ibadah sunat di bawah ibadah khusus adalah solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Contoh amalan fardu kifayah di bawah ibadah khusus adalah solat jenazah dan pengurusan jenazah. Bahagian ibadat umum fardu ain contohnya adalah seperti bekerja dan menuntut ilmu, yakni belajar. Dan juga, contoh bagi hukum sunat di bawah ibadah umum adalah membuang benda yang berbahaya di jalanan. Dan contoh bagi fardu kifayah di bawah ibadah umum adalah membuat penyelidikan. Baik, murid-murid, seterusnya kita akan lihat apakah syarat ibadat yang menyebabkan ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Dua syarat ibadat yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadat yang dilakukan hanya kerana Allah SWT semata-mata dan mengharapkan keredaan Allah SWT. Yang kedua, pastikan ibadah yang kita lakukan mestilah ittiba' as-sunnah. Maksud ittiba' as-sunnah di sini ialah mengikut sunnah. Ibadah dilakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam melaksanakan ibadah, kita tak boleh ikut peraturan diri sendiri tetapi mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seterusnya kita lihat apakah dia amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah. Amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah ialah seperti solat fardu, belajar, puasa, penyelidikan, zakat. Seterusnya kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah daripada sudut lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah bukti penyaksian Allah sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Dan ia juga adalah menjadi syarat, lafaz syahadah ini juga adalah menjadi syarat menjadi seorang Muslim. Yang kedua, kepentingan ibadah solat. Ibadah solat ini boleh meneguhkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dalam masyarakat. Seterusnya, kepentingan ibadah daripada sudut puasa. Ibadah puasa dapat mendidik hawa nafsu, dapat merehatkan sistem pencernaan dan juga dapat merasai kesusahan orang miskin. Kepentingan ibadah daripada sudut bekerja. Dengan ibadah bekerja ini, kita dapat mencari nafkah, dikategorikan sebagai ibadah, hidup mulia dan tidak membebankan orang lain. Seterusnya, kepentingan ibadah daripada sudut belajar. Dengan belajar dapat menambahkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Ia juga dapat membangunkan tamadun agama, bangsa dan negara. Seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan ibadah wajib. Pelaksanaan ibadah wajib yang pertama, kita mestilah menjaga solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa penuh di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji atau umrah apabila memenuhi syarat wajibnya, mengeluarkan zakat untuk membantu mereka yang memerlukan, bekerja untuk memenuhi keperluan hidup, menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains untuk menghasilkan produk yang diperlukan masyarakat. Seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan kualiti ibadah kita agar ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah SWT? Jadi antara cara-cara untuk meningkatkan kualiti ibadah kita, yang pertama, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT ketika melakukan pekerjaan. Ya, dalam melaksanakan pekerjaan, pembelajaran dan sebagainya, ya, kita tidak boleh melupakan Allah SWT. Ya, sampai masanya waktu solat, kita hendaklah melaksanakan ibadah solat dan sebagainya. Seterusnya yang kedua, ya, untuk meningkatkan kualiti ibadah,
Ya, kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi anak-anak perlu menguasai, perlu memahami, perlu menghayati apakah dia perbezaan di antara ibadah khusus dan ibadah umum beserta contoh-contohnya sekali. Seterusnya, cara meningkatkan kualiti ibadah kita, kita hendaklah berdamping dengan orang soleh dan berilmu. Jadi bila kita berdamping, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berilmu, kita akan memperolehi ilmu daripada mereka. Dan seterusnya, kita hendaklah sabar dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Dalam melaksanakan sesuatu ibadat, memang memerlukan kesabaran untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik yang mungkin. Dan juga istiqamah. Kita melakukan ibadah itu secara berterusan. Sedikit tetapi berterusan. Ini jelas dalam satu hadis bagaimana Rasulullah SAW apabila ditanya oleh seorang sahabat, apakah amalan yang disukai oleh Allah? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, amalan yang sedikit tetapi berterusan. Inilah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Seterusnya yang terakhir, cara untuk kita meningkatkan kualiti ibadah iaitu dengan cara memahami hikmah di sebalik kewajipan sesuatu ibadat. Contohnya, memahami kenapakah Allah mewajibkan kita melaksanakan solat sehari 5 waktu sehari semalam, ya? Sebab di sana banyak hikmah-hikmah yang akan kita perolehi, antaranya akan menjadikan anggota badan kita lebih kuat, akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan sebagainya. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ya, apakah di antara hikmah kita menjalani ibadah puasa supaya kita dapat merasai, dapat menginsafkan diri, ya, betapa orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, yang kebuluran apabila tidak ada makanan. Jadi kita dapat mensyukuri segala nikmat pemberian Allah SWT kepada kita. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak dapat memahami apa yang telah Ustazah terangkan tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain tajuk pada waktu yang lain. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah, syukran lakum.